Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat pada ayat 55, 56, 57 dan 58 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan puan-puan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-8 muka surat 36. Milikilah tafsir Ibn Katsir ni tuan-tuan, sebagai satu usaha kita untuk memahami kalam Tuhan, kerana tiada keindahan lebih indah daripada memahami ayat-ayat yang Allah utuskan kepada kita. Terjemahan saja tak cukup, kita perlu membaca tafsir. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Sungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang lenang dalam kesibukan mereka. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, berbaring di atas pelamin-pelamin. Di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan memperolehi apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi dalam episod ini, dalam bab ini, Allah mengkhabarkan kepada kita tentang penghuni syurga, bahawa pada hari kiamat nanti ketika mereka berangkat di tempat perhimpunan, mereka turun di taman-taman syurga dengan kesibukan masing-masing dalam interaksi kegembiraan yang abadi, keberuntungan yang agung. Dalam tafsir Madarikut Tanzil oleh Al-Imam Abul Barakat, Imam An-Nasafi, seorang ulama besar mazhab Hanafi yang berasal dari Uzbekistan, karangannya merupakan ringkasan daripada tafsir Kasyaf dan juga tafsir Imam Al-Baydawi. Beliau berkata bahawa maksud kat sini iaitu fi syughulin, ai fi syughulin la yusafu wa huwa iftidadul abkar ala syatil anhar tahta al-ashjar au darbul autar au dhiyafatul jabbar. Menarik sekali uraian yang beliau kemukakan, kerana ini merupakan ringkasan daripada tafsir Kasyaf dan juga tafsir Baydawi. Kata beliau maksud syughul ini adalah kesibukan. Ini mengikut kiraat kebanyakan para ulama dalam bab kiraat masyhur Kufi, Syami. Ini dhamma dan juga sukun, setengah membaca syughulin, setengah membaca syughul, tapi maksudnya adalah dalam kesibukan yang memang tak boleh nak didescribekan, tak boleh nak digambarkan keseronokan yang ada yang mereka nikmati pada waktu itu. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah SWT ni merangkumi banyak perkara lah. Iaitu yang pertamanya, maksud iftidadil abkar. Ini sukar untuk saya sebut terjemahan direct kepada bahasa Melayu kita, tapi boleh kita gambarkan. Ia merujuk kepada satu kegembiraan yang bersifat infinity dalam perhubungan suami isteri. Begitulah mudah untuk disebutkan. Mana datang pandangan ni tuan-tuan? Ada banyaklah rujukan. Kebanyakan kitab tafsir menyatakan sedemikian. Dan saya bacakan satu daripada tafsir Durrul Mansur bagi menggambarkan kenikmatan yang ada dalam syurga yang bersifat demikian. Iaitu bila dikatakan kepada Ibn Abi Hatim bahawa maksud fi syughulin fakihun ni maknanya darbul autar, maknanya sibuk mendengar muzik dan juga perkara-perkara menghiburkan. Maka kata Abu Hatim, hadha khata', ini salah ni, bukan begitu kata Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata maksud kat sini iftidalul abkar, maknanya keseronokan yang bermuarakan, yang difokuskan kepada perhubungan suami isteri. Kerana banyaklah hadis yang menceritakan demikian tuan-tuan. Contohnya ahlul jannah idza jama'u nisa'ahum a'adu abkara. Orang dalam syurga ni bersama dengan isteri dia, setiap kali bersama isterinya, kemudian isterinya kembali menjadi anak dara. Kita bila bercerita bab-bab akhirat ni tuan-tuan, ada banyak rujukan. Apa hukum ya bila kita bercerita tentang perkara-perkara bersifat seksual ni, tapi ia ada dalam hadis, warid dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apakah itu dimaafkan? Kalau dalam syiar-syiar jahili kita belajar ada bab-bab ghazal, menceritakan tentang orang perempuan, tashbib, menceritakan tentang keadaan orang perempuan, menceritakan, menyifatkan orang perempuan, rambutnya, matanya dalam lagu sebagai contohnya. Kalau ada dalam budaya kita, maka menceritakan perkara-perkara sebagian yang bersifat syahwat, hukumnya haram. Tapi bagaimana pula kedudukan dalam hadis bila Nabi SAW contohnya, ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa satu hari Nabi SAW
tertidur. Nabi SAW ketika baginda tertidur itu, maka baginda diperlihatkan. Indama kunna ma'a Rasulullah SAW, kami bersama para sahabat, idh qala baina ana na'imun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawadda'u ila janibi qasrin faqultu liman hadha al-qasr faqalu li Umar al-Khattab fazakartu ghayratahu fawallaytu mudbiran fabaka Umar wa qala 'alaika agharu ya Rasulullah. Ini satu peristiwa ketika Nabi bersama para sahabat. Sebelum ni saya cerita kepada tuan-tuan, cerita tu belum habis lagi, saya masuk cerita yang baru. Harap tuan-tuan bersabarlah ya, banyak perkara nak disampaikan. Maka Nabi menggambarkan aku tertidur. Tiba-tiba ketika tertidur tu aku pun melihat dalam mimpi aku, dan mimpi seorang Nabi merupakan wahyu. Hadis merupakan hadis sahih seperti yang saya nyatakan tadi, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Aku baru masuk syurga. Baru nak masuk syurga tu aku melihat seorang perempuan mengambil wuduk. Tuan-tuan boleh bayangkanlah kalau isteri kita ambil wuduk ke, anak perempuan kita ambil wuduk ke, tentu ada anggotanya yang terdedah. Maka aku bertanya, siapa punya mahligai yang indah ini? Maka malaikat yang baru ku menjawab, ini milik Umar Khattab radhiyallahu an. Sebaik saja aku dengar mahligai ini, syurga ni milik Umar, aku pun tak jadi masuk, kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana aku teringat fazakartu ghairatahu. Orang Arab suruh gairah ni, bahasa Melayu gairah maknanya satu desakan bersifat syahwat kan. Tapi gairah dalam bahasa Arab berarti cemburu. Allah itu bersifat cemburu digambarkan. Maka aku teringat ghairatahu, aku teringat gairahnya Umar, iaitu cemburunya Umar. Bahasa Arab jangan salah faham tuan-tuan ya. Aku teringat cemburunya Umar, maka aku tak jadi masuk syurga. Hadis ni banyak tuan-tuan, diriwayatkan dengan berbagai-bagai turuk. Maka bila Nabi menceritakan hal itu, Sayyidina Umar dengar, nangis Sayyidina Umar tuan-tuan. Fabaka Umar, nangis Umar. Umar menjawab, Rasulullah, takkanlah kepada Rasulullah saya cemburu. Tuan-tuan ni mulai ada banyaklah huraian para ulama kat sini berkenaan hadis ni ya. Kita sedang bincangkan tafsir, tapi hadis menguraikan tafsir, berkaitan dengan tafsir. Lalu apa yang berlaku dalam konteks ini, ada banyaklah persoalan. Contohnya Imam Ibn Hajar menceritakan, apakah dalam syurga ada sembahyang lagi? Kalau ada sembahyang, maknanya akhirat itu tempat untuk beribadah lagi ke? Tak. Dalam penjelasan di situ, mengambil wuduk berarti nak mencantikkan wajah lagi, kerana wuduk itu menambah keindahan pada wajah. Ini ada penjelasan para ulama lah. Dan tentulah ketika mengambil wuduk tu ternampak bahagian tertentu daripada anggota badan seorang perempuan. Itu sebab kita berada dekat pejabat, kalau nak adakan musalla contohnya, bagilah dengan ikhlas. Ada bahagian untuk perempuan, bahagian untuk lelaki. Jangan jadikan satu bahagian saja, nanti bertembung dua-dua gender macam mana. Jadi inilah yang dapat kita lihat daripada hadis menceritakan tentang nikmat syurga ni tadi, bahawa description ataupun deskripsi tentang syurga ni banyak daripada hadis Nabi SAW. Apakah itu dimaafkan? Apakah boleh bercerita tentang gambaran ahli syurga, wanita-wanitanya itu, keindahan-keindahan itu? Tuan-tuan yang mulia sekalian, apakah boleh digambarkan macam contoh dalam hadis yang lain, juga dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, annahuma min al-huril ain wa annahuma fi ghayatil husni was safai hatta innahu yara ra'i mukhasaqiha min wara'il lahmi min al-husni fahiya li safai jasadiha wa riqati basharatiha jismun shaffafun yakshifu amma bidakhilihi fayara an-nadhiru ilaiha mukha izami saqiha min wara'il lahmiha. Ini kata-kata dibawakan daripada Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahawa gambaran Nabi tentang keindahan kejeritaan wanita dalam syurga itu sampai dapat lihat kepada pahanya, kepada anggota kakinya itu, seolah-olah macam tembus ke bahagian dalamnya. Kalau putihnya seorang perempuan pun atau seorang manusia pun kita tak dapat nak gambarkan begitu sekali. Tapi inilah di bawah penjelasan Nabi, fiha ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dalam syurga tu benda-benda yang kau tak pernah lihat, tak pernah kau terdengar tentangnya, tak pernah terlintas dalam hatimu, walaupun kesamaannya ada dengan yang terdapat di dunia. Maka keindahan yang terdapat dalam syurga ni tuan menyebabkan agaknya kecenderungan sebagian besar daripada para ulama tafsir untuk menghuraikan perkataan fi syughulin fakihun itu adalah merujuk kepada kenikmatan perhubungan suami, isteri, lelaki dan perempuan. Walau bagaimanapun, kata Al-Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, bahawa maksud fakihun itu lebih besar, bukan saja iftidadul afkar, tapi dia syatil anhar, tahtal ashjar, duduk berehat, dan juga darbul autar, dan mungkin mendengar kepada muzik disampaikan dengan nyanyian para malaikatnya, wa dhiyafatul jabbar. Ini juga satu nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling utama yang Allah nyatakan, allazina ahsanul husna wa ziyada,
bagi mereka yang melakukan amal saleh di akhirat bagi mereka syurga. Dan ziyadah itu jumhur para ulama tafsir mengatakan itulah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akidah Ahlussunnah berbeza daripada akidah Mu'tazilah yang menafikan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Muslim-muslimat para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi perkataan faqihun ini kalau kita rujuk dalam kitab tafsir untuk contohnya Al-Mufradat oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau berkata, makna faqihah ini datang dari perkataan faqihatun, iaitu thimarun kulluha. Semua buah-buahan merujuk pada faqihah. Agaknya bila orang makan buah-buahan ni hatinya tenang, lapang, dan makan buah-buahan itu simbol kepada satu status kedudukan, bahawa orang miskin-miskin tak dapat nak menikmati buah-buahan, melainkan betik saja dipanggil di neraka kepaya. Kadang-kadang sayur pun jadi buah-buahan bagi orang miskin. Itulah sayur, itulah buah-buahannya, carrot contohnya. Tapi bila melambangkan faqihah ni menunjukkan satu status kehidupan yang sangat istimewa, berada pada maqam yang tinggi. Maka itu sebabnya perkataan yang digunakan oleh Allah SWT ni bagi menampakkan kehebatan orang dalam syurga ni tadi, bahawa Allah menggunakan ayat melambangkan, menunjukkan kepada kedudukan tadi, inna ashabal jannati yawma fi syughulin faqihun. Sebab itu setiap kali kita lihat perkataan faqihatun ke, perkataan yang digunakan fawaqih ke, tafakkahun ke, faqihina bima atahum rabbuhum, contohnya surat Tur ayat ke-18, fawaqih wa hum mukramun, surat Safat ayat 42, wa fawaqih mimma yashtahun, surat Mursalat ayat 42, fazaltum tafakkahun, ini sebagai contohnya surat Al-Waqi'ah ayat 65. Jadi perkataan-perkataan ini semua merujuk kepada satu suasana yang diselaputi dengan kenikmatan, keseronokan, kebahagiaan. Maka kata Al-Imam Ibn Arafah, ini nanti kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya bila Allah menggunakan perkataan lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un, setengah mereka mengatakan itu mukarrar, berlaku tikrar. Dan kita telah belajar tikrar dalam bahasa Arab ini kadang-kadang membawa kepada satu bahagian namanya hasyu, iaitu mengulangi benda yang tak perlu. Adakah begitu? Tak. Jawapan Ibn Arafah di sini ada satu bentuk taksis. Taksis ni satu uslub dalam bahasa Arab, bahawa kita menceritakan sedikit di hadapan kerana ada huraian lanjut selepas itu. Itu makna taksis. Jadi makna faqihun ini muna'amun. Sebab faqihah ini, kata Ibn Arafah, dia biasanya merujuk kepada status kegembiraan dan juga klimaks kenikmatan dalam kehidupan. Bayangkan kita pergi ke hotel yang kelas, pergi ke program-program orang ternama, maka apa yang dibawa kepada kita? Buah-buahan kan? Yang mana kita nak beli pun mungkin tak cukup duit. Lihat saja sebagai contohnya, sebiji buah itu harganya mungkin berapa dolar, berapa ringgit. Maka dengan sebab itulah Allah menggunakan perkataan ini dua kali. Kata Al-Imam Ibn Arafah dan tafsirnya, bahawa itu satu bab daripada taksis. Jadi janganlah difokuskan kepada nikmat itu terhad kepada perhubungan suami isteri semata-mata, seperti yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir di kalangan Qudama. Klasikal terjemahan kita akan lihat tafsirnya merujuk kepada perkara semikian. Kerana mungkin juga pada zaman mereka dulu pergaulan banyak terhad dan juga terbatas, maka perkara-perkara semikian mereka ceritakan dalam satu bentuk untuk memperingatkan golongan pada masa itu, jangan bimbang, jangan risau, walaupun di dunia kau tidak menikmati itu semua, tapi di akhirat besok kau akan diberikan segala benda yang engkau kehendaki. Cerita tentang syurga ni memerlukan kepada muhadarat, tuan-tuan, memerlukan kepada classes, memerlukan banyak sesi untuk kita huraikan. Tapi madailah untuk kita fahami perkataan faqihun ini merujuk kepada satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, bahawa nikmat itu bersifat istimrariyah, bersifat berterusan, tidak ada noktahnya. Maka masing-masing sibuk dengan apa yang mereka lakukan, yang telah disebut oleh Al-Imam An-Nasafi tadi, bahawa ifdal abkar ala syatil anhar tahta al-ashjar wa darul autar au diyafatul jabbar. Dan nikmat yang paling besar pada hari itu dalam kesibukan mereka, kerana di dunia mereka sibuk tapi kadang-kadang penat. Ini juga satu fakta yang menarik dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Arafah. Kita buat kerja kat dunia, sibuk ayah, malam boleh balik, pagi kita belum bangun tidur dia dah keluar, balik kita dah tidur, sian ayah, penat dia kerja. Tapi syukur yang ada kat dunia ni, tuan-tuan, memenatkan. Kadang-kadang mati tengah-tengah bekerja pun ada, banyak kes berlaku. Tapi kat akhirat tidak. Ini satu busyra untuk orang beriman. Bacalah ayat ini, tuan-tuan. Itu sebab seperti yang saya nyatakan, kata Imam Al-Biqai, kata ramai para ulama tafsir, Dr. Ahmad Naufal, agaknya ini sebab bacaan surah Yasin ini digalakkan dibaca ketika kita mengalami tekanan,
Kerana bagi orang beriman bila membayangkan ayat ini, memberi keseronokan dalam hati emosinya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.